أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Apa khabar rakan-rakan semua, tuan-puan yang menonton Tadabbur Center pada pagi ini, pagi Jumaat yang diberkati. Terima kasih semua rakan-rakan yang komen menonton dengan clear dan menonton daripada mana. Ada daripada Jordan, ada daripada Gombak, daripada Bangi belum tentu. Pada pagi ini, saya akan berkongsi tentang 6 sebab yang menyebabkan kita tidak boleh meninggalkan surah Al-Insyirah sebagai surah yang sebenarnya memberikan kekuatan kepada mereka yang berdakwah kepada manusia, ya, kepada kawan-kawan, kepada keluarga dengan Al-Quran. Ya, berdakwah dengan Al-Quran tidak memerlukan anda menguasai tafsir Al-Quran. Berdakwah dengan Al-Quran juga adalah berdakwah dengan akhlak. Ya, kerana Al-Quran sangat menekankan kepada perihal akhlak. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Jadi walaupun 1-2 ayat yang mampu difahami tetapi diamalkan dan ditonjolkan akhlak Al-Quran, maka itu sebenarnya sebahagian daripada balighu anni walau ayat, menyebarkan Al-Quran. Ya, semua kita mesti ada semangat untuk menyebarkan Al-Quran dalam kapasiti masing-masing. 6 sebab saya jatuh cinta dengan surah Al-Insyirah ataupun surah Alam Nashrah ataupun surah Asy-Syarah. 6 sebab ini saya telah susun dengan akronim syarah. SYAARI. Itu nama aku. SYARAH. Syarah. Jadi semua orang mudah-mudahan bila dengar ni nak jadi pensyarah belaka. Pensyarah dalam erti kata penyebar Al-Quran dengan semangat surah Asy-Syarah. SYARAH. Ya, boleh dengar hulu perak ya, boleh dengar masya-Allah. SYARAH. Baik, kita pergi satu persatu. Bukan mudah ya nak buat akronim ni, sebab akronim ni datang kemudian, tetapi proses yang terlebih dahulu saya perlu lalui adalah kita kena faham tafsir ayat berkenaan. Proses yang kedua adalah mengeluarkan pengajaran-pengajaran yang boleh diamalkan dalam kehidupan. Yang ketiga barulah akronim tu. Macam mana pengajaran-pengajaran itu nak mudah ingat dan mudah disebarkan, maka dibangunkan akronim berdasarkan nama surah. S, yang pertama adalah S. Susun dakwah kita, susun lidah apabila kita berdakwah. Susun sebaiknya perkataan ataupun lidah ataupun lisan bila berdakwah. Apa kaitan dengan surah Asy-Syarah? Kerana bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai sallallahu alaihi wasallam? Maka apa yang dimaksudkan dengan lapang dada? Seseorang yang mempunyai dada yang lapang sangat memberikan kesan pada tutur bicara dan lidah penyampaian dakwah. Maksud dada ini lapang bukan fizikal dada itu lapang, tetapi apa yang berlaku di dalam dada. Apa yang berlaku di bawah dada, yakni hati. Apa yang bermain dalam hati para pendakwah memberikan kesan kepada tutur bicara dakwah. Dalam perkataan lain, sebelum bahasa lidah, adanya bahasa hati.
seseorang akan sulit untuk berdakwah dari sudut susunan perkataan yang baik-baik, cara penyampaian balaghah yang efektif, kalau dalam hati sudah ada pelbagai prasangka, sangka buruk, kepada mad'u. Saya sebut begini kerana tafsir ayat pertama surah Asy-Syarah juga terdapat di dalam kisah Nabi Musa berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa alaihi salam rupa-rupanya pernah melafazkan kepada Allah agar lapangkan dada saya. Lapangkanlah dada saya. Daripada apa? Lapangkan dada saya, lebarkan jiwa saya, luaskan fikiran saya. Daripada apa? Daripada prasangka-prasangka yang boleh menyebabkan saya sulit nak bercakap dengan tenang. Kerana hati ini boleh terkandung di dalamnya emosi-emosi negatif. Dan seseorang beremosi tak akan boleh bercakap dengan baik. Seseorang yang beremosi, percakapannya barangkali percakapan yang benar, tetapi apa yang berlaku adalah perkataan yang benar, tetapi tidak berhikmah, tidak bijaksana. Dan betapa banyak perkataan yang baik, apa yang berlaku adalah lam faddu min haulik. Orang melarikan diri daripada dakwah yang nak disampaikan. Jadi susun perkataan dengan baik sangat banyak dicorak oleh apa yang sepatutnya tertanam dalam hati. Kembali pada kisah Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Musa alaihi salam ada sebab melafazkan Rabbi syrah li sadri. Dan sebab yang sama ada pada individu yang diturunkan alam nasyrah laka sadrak. Ini persamaan yang menarik antara Musa sallallahu alaihi wasallam, Musa alaihi salam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara persamaan itu adalah dua. Diutuskan kepada kaum yang sangat mengenali Rasul ini. Yang kedua, potensi besar mereka akan respon dengan sangat negatif. Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kilahuma, kedua-duanya Allah Ta'ala uji dengan dua ujian. Mereka berdua diutuskan kepada yang pertama tadi apa dia? Kaum yang memang sangat mengenali Rasul ini. Siapa tak kenal Musa alaihi salam? 30 tahun membesar dalam istana Firaun. Dan sekarang diutuskan tidak pada orang lain, kepada Firaun yang membesarkannya sendiri. Bukan mudah nak kecek dengan orang yang ada jasa yang kita makan budi dengan diorang. Bukan mudah nak tegur mak ayah. Bukan mudah nak tegur adik-beradik. Sebab apa? Hubungan kekeluargaan. Ada sentimen, ada emosional tertentu yang menyebabkan aku tak boleh buka mulut. Aku tak berani nak tegur diorang. Sebab kalau diorang bersuara, papa ni makan garam lebih daripada kamu. Kamu tu siapa? Pampers kamu pun dulu papa lah yang duk beli semua tu. Kita jadi lemah dan tak lagi mampu membuka mulut menegur. Barangkali berhenti terus. Kerana emotional sentiment. Rasulullah diutuskan bukan pada orang lain. Rasulullah diutuskan kepada Firaun yang juga kalangan mereka bapa saudara Nabi. Bukan orang lain. Jadi cabaran Nabi adalah, boleh ke nak tegur orang yang kenal kita, orang yang hormat kita 40 tahun. Selama ni 40 tahun menikmati penghormatan manusia sekarang, anda kena bercakap sesuatu yang boleh menyebabkan orang yang terasa hati akan maki, akan hamun anda hidup 40 tahun dengan penghormatan.
As-Sadiq Al-Amin. Orang hormat kita. Tidak ada manusia yang paling juruh di Makkah itu, melainkan Muhammad Al-Amin, yang telah diberikan gelaran pada umur 35 Al-Amin. Dan sekarang mampukah aku bercakap sesuatu yang menyebabkan diorang tukar skrip? Tidak lagi menyebut Al-Amin. Mereka akan memanggil Majnun. Mereka akan memanggil Sihrun, Sahir. Mereka akan memanggil lelaki yang dirasuk oleh jin. Perkataan-perkataan yang telinga mana sanggup mendengar selepas 40 tahun mendengar perkataan yang baik-baik. Tapi itulah Nabi SAW mengalami keberatan untuk bercakap. Lalu alam nashrah laka sadrak. Lalu Rabbi syarah li sadri. Berikan saya kekuatan untuk ada prinsip kebenaran mesti disampaikan. Walau apa pun terjadi. Dan prinsip yang saya maksudkan adalah mereka boleh berubah, insya-Allah. Keyakinan yang ayah kita boleh berubah. Yang bapa saudara kita boleh berubah. Adik-beradik kita berubah. Sebab kalau anda tak ada kekuatan sangka baik yang diorang boleh berubah, idhab ila fir'aun innahu tagha faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kena ada keyakinan yang mereka boleh berubah. Kalau tak ada keyakinan tu, kita tak akan berani nak buka mulut. Lalu bila kita tak buka mulut, tak tercapai objektif kita untuk berdakwah. Yang kedua, cabaran yang dihadapi oleh kedua-dua rasul ini adalah mereka diutuskan kepada satu kaum yang confirm takkan sedap dengar apa yang bakal Musa cakap. Sebab apa? Musa akan menyuruh kepada Tuhan yang sebenar. Tu, bapa angkatnya mengatakan dia Tuhan. Musa diutuskan untuk membebaskan Bani Israel. Tu, Fir'aun telah menjadikan Bani Israel sebagai pekerjanya. Jadi confirm apa yang bakal disampaikan oleh Musa sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah mesej yang membanteras kezaliman, yang memerangi perhambaan, yang mengkritik kasta sosial yang diada-adakan oleh orang-orang Quraisy. Pasti confirm depa tak sedap dengar. Maka balasannya adalah maki yang Nabi akan terima. Jadi ini juga boleh menyebabkan kita tak berani buka mulut. Sebab apa? Apa agaknya orang akan respon. Jadi kalau kita fikir begitu, sampai bila kita tak akan buka mulut? Dan kita boleh jadi bila orang cakap biadab dengan kita, susun perkataan dah berterabur. Kita akan berlaku apa yang berlaku pada Musa alaihi salam. Bila dia tengok sesuatu yang kurang menyenangkan berlaku, ini bukan soal sekadar polis Mesir sepak terajang Bani Israel. Ini adalah pembunuh ratusan ribu bayi-bayi lelaki depan mata anda. Dan sekarang bercakap justify bagi cop halal pada penyembelihan anak lelaki. Dia justify, dan pada masa yang sama dia bercakap biadab dengan Tuhan. Musa mana yang tak pernah marah? Kalau hanya kejadian Mesir tumbuk Bani Israel telah menyebabkan tangan Musa tak duduk diam alaihi salam, telah menyebabkan tangannya bertindak menumbuk, ini kan Firaun yang membunuh, bukan setakat ragging ni, membunuh bayi-bayi lelaki Bani Israel, which is Musa berasal daripada diorang. Siapa boleh bertenang? Musa alaihi salam ada karakter. Antara karakter baginda yang dirakamkan Quran adalah baginda memang akan cepat respon. Baginda akan tidak teragak-agak untuk memberikan tarbiyah fizikal ini kepada orang yang memusuhinya dan memusuhi mesejnya. Maka sebab itulah Musa memohon pada Allah, mengiktiraf kelemahannya. Ya Allah, aku ada kelemahan. Kau utuskan aku pergi pada Fir'aun. Aku nak mengiktiraf satu kelemahan aku adalah aku pernah bunuh orang. Walaupun tak sengaja. Tetapi bunuh itu berlaku kerana aku jenis tak sabar untuk memberikan kesimpulan kepada sesuatu yang terjadi. Aku cepat buat kesimpulan. Tengok suratul Kahfi. Musa AS buat kesimpulan dengan cepatnya. Walau dia sudah berjanji untuk tidak bertanya soalan. Jadi, karakter Musa ini adalah karakter yang emosional, yang boleh menyebabkan orang yang emosi, nanti dia punya perkataan dia akan terabur.
Dia akan mula masuk bab-bab merepek dan mula kadang ke barang kalian boleh membalas perkataan musuh dengan perkataan kita yang sama dengan musuh. Musuh maki, kita pun maki. Maka sebab itu Musa berdoa, Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Konsistenkan ketenangan aku ketika Firaun barangkali bercakap biadab tentang Allah. Konsistenkan perkataan aku agar percakapanku dapat terus difahami dan bukan sebaliknya orang menganggap aku bercakap dengan emosi. Jadi ini nombor satu persamaan antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tafsiran ayat 1 Alam Nashrah berdasarkan surah Taha, Rabbi syarah li sadri. Susun perkataan dakwah sebaiknya hanya berlaku bila hati kita mempunyai dua prinsip tadi. Prinsip yang pertama apa dia? Aku yakin mereka boleh berubah. Dan yang kedua, saya lupa nak sebut tadi, tugas aku hanya menyampaikan. Kalau dia tak nak dengar, dia respon dengan perkataan yang tak baik, tugas aku hanya menyampaikan. Itu mindset kita kena pegang. Tugas aku hanya menyampaikan. Aku bukan mengubah dia. Aku bukan boleh mengubahnya. Hidayah bukan di tangan aku. Orang yang prinsipnya mahu mengubah orang barangkali akan mula menggunakan kaedah-kaedah yang tidak sepatutnya dengan harapan orang tu berubah. Kita nak letakkan harapan tetapi hidayah bukan di tangan kita. Okey, why? Why adalah yakin Islam akan menang. Oh, tu dia. Semangat tu. Why adalah yakin Islam akan menang. Apa maksudnya? Kita masih lagi pada ayat 1. Alam nashrah laka sadrak. Macam mana Ustaz Syar'i kaitkan ayat 1, lapangkan dada. Kami lapangkan dada dengan yakin Islam akan menang. Apa kaitan? Kaitannya begini. Ayat 1 kita kena tafsirkan dengan surah Az-Zumar ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Adakah seseorang yang dilapangkan Allah dadanya dengan okey. Sebelum kita bincang pasal lapangkan dada dengan Islam, nama surah ni nama An-Nashr, Asy-Syarah. Asal usul perkataan syaraha, ya, bila kita belik maqayis, bila kita belik perbahasan lughah, ia adalah berasal daripada syarahal laham. Kita sembelih haiwan korban, daging yang sudah kita potong siat. Sekarang kita nak goreng, kita nak bakar. Apa benda kita kena buat terlebih dahulu? Takkan bakar terus. Mesti ada sesuatu kita letakkan pada daging berkenaan. Ya, jadi kita akan ratakan dulu daging tu. Kita akan rata dan kita akan lapangkan daging berkenaan untuk dibersihkan dari kotoran dan untuk diletakkanlah perencah-perencah apa yang kita nak. Jadi nak katanya, ya, hati manusia ini memerlukan kepada proses pembersihan, ya, bersihkan daripada kotoran-kotoran dan dimasukkan ke dalamnya pengisian. Jadi Nabi SAW, ya, memang peristiwa belah dada pernah terjadi, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Tetapi seperti yang diungkapkan oleh Al-Allamah Al-Alusi, Alam nashrah laka sadra, bukankah kami pernah lapangkan dadamu? Ia bukan bermaksud dibelah dada. Peristiwa itu peristiwa yang benar, tetapi tidak mentafsirkan ayat ini. Kerana syaqqus sadri tidak sama dengan syarhus sadri. Syarhus sadri adalah dada itu dilapangkan untuk dibersihkan dan untuk dimasukkan. Dimasukkan apa? Islam. Jadi surah Az-Zumar ayat 22 menunjukkan kepada kita, orang yang lapang dada seperti sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ketika di hadapan matanya ada banyak penghalang-penghalang, tetapi tidak sedikit pun menggugat keyakinannya bahawasanya satu hari nanti
Islam akan dipegang menjadi cara hidup oleh seluruh orang yang duduk di tanah Arab. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nabi sangat yakin Al-Quran yang diturunkan ini adalah penyelamat dunia. Semua manusia memerlukan ayat-ayat Tuhan pencipta mereka. Nabi tidak pernah lemah semangat kerana Al-Quran ini sangat diperlukan oleh manusia. Ia berkonflik dengan pemimpin-pemimpin yang berkepentingan untuk mempertahankan kezaliman. Tetapi asasnya adalah manusia yang waras akalnya dan hatinya sangat memerlukan ayat-ayat Tuhan mereka sebagai petunjuk dalam kehidupan. Sebab itu walaupun ada banyak penghalang dan halangan kepada Nabi seperti air dicincang tidak akan putus. Walaupun seumpama ada banyak kereta menghalang perjalanan kereta Nabi, Nabi tetap nampak destinasi di hujungnya adalah destinasi yang membahagiakan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, surah sebelumnya menghuraikan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi nampak destinasi di hadapan sebab apa? Allah Ta'ala bagi nampak destinasi itu. Allah Ta'ala bagi nampak destinasi itu. Di mana kesudahannya di masa hadapan. Walal akhirah khairul laka minal ula. Masa depanmu nanti adalah masa depan yang lebih baik daripada keadaan sulit di Makkah sekarang. Dan masa depan itu nanti adalah fatarda. Kau akan puas hati sebelum kau meninggal dunia. Jadi, walaupun ada banyak penghalang dalam dakwah, Nabi SAW punya jiwa yang besar. Abdul Rahman Habban Nakah ketika mentafsirkan ayat yang pertama ini, beliau mengatakan, hati yang dilapangkan, dada yang dilapangkan, adalah hati yang tidak ada sebarang khauf dan hazan. Hati yang tidak ada khauf dan hazan. Apa maksudnya? Ini lapang dada. Sedangkan pencabar-pencabar memberikan tentangan sengit, tetapi anda kekal bertenang dan senyum. Ibarat apa yang disebut oleh Al-Imam Hasan Al-Banna, rahimahullah. Orang membaling kamu dengan batu, kamu membaling mereka dengan buah. Apa kekuatan itu? Apa kekuatan Nabi untuk memaafkan kaumnya ketika di Makkah? Apa kekuatan Nabi untuk terus bercakap pada orang-orang yang sama saban hari? Menghadap orang sama bukan orang lain pun Nabi tidak dibenarkan berhijrah. Dan bila Nabi berdepan dengan orang yang sama, responnya adalah sama, menyakitkan hati. Tetapi Nabi SAW diberikan kekuatan untuk menghadapi sebab apa? Power of mindset ini. Di mana Allah Ta'ala menjadikan Nabi nampak destinasi di mana Islam akan menang. Kalau begitu, apa tujuan cerita Nabi Yusuf yang berkesudahan dengan kemenangan? Kalau begitu, apa tujuan cerita Nabi-Nabi di dalam Al-Quran? Kalau bukan mengisyaratkan kepada insya-Allah mereka yang melawan akan kalah. Dan kau walau sedikit jumlah akan menang. Jadi Nabi SAW menerusi ayat yang pertama surah Asy-Syarah dan nama surah ini mengajar kita, Al-Quran bila dibaca mesti menghasilkan keyakinan bahawasanya akan datang satu hari nanti janji Allah berlaku. Janji Allah berlaku. Sebab itu Nabi kena terus buka mulut dan menyampaikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oleh itu wahai Rasulullah, dengan nikmat Al-Quran yang diturunkan ini, teruskan mara, move on. Teruskan buka mulut untuk menyampaikan nikmat Al-Quran. Kenapa Quran disebut nikmat? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kerana ia diperlukan oleh manusia yang sebenarnya manusia ini seperti orang kebuluran perlukan makanan yang lazat. Maka itulah umpamanya Al-Quran. Manusia yang dalam kegelapan sangat desperate perlukan cahaya, itulah Al-Quran. Manusia yang sedang mengalami kesakitan sangat desperate perlukan rawatan penawar, itulah Al-Quran. So Nabi sangat meyakini apa yang sampai kepada baginda adalah sesuatu yang manusia sangat desperate perlukan. Maka insya-Allah Nabi meyakini akan datang waktu di mana janji Allah akan menjadi kenyataan. Sebab itulah
kita kena punyai jiwa yang besar. Ada banyak penghalang dalam dakwah, tetapi satu hari nanti tak ada manusia yang kebuluran akan menolak makanan. Tak ada manusia dalam kesakitan akan menolak ubat yang diberi. Ya, Islam dan Al-Quran yang mencorak Islam yang sebenar akan sampai ke satu tahap Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya kemenangan. So, itu pengajaran yang kedua daripada surah Asy-Syarah, di mana saya mentafsirkan perkataan syarah berdasarkan surah Az-Zumar ayat 22, iaitulah hati yang diberikan kekuatan untuk meyakini Islam sebagai cara hidup terbaik yang sangat diperlukan oleh penduduk Makkah. Ini tafsiran Maududi, sangat menarik untuk saya kongsikan, di mana apa yang sedang Nabi bacakan kepada penduduk Makkah adalah sesuatu yang sangat diperlukan untuk keadilan manusia. Kerana baginda berdepan dengan satu sistem yang zalim dalam semua aspek. Maka Islam datang memuliakan perempuan. Islam datang memberikan hak kepada orang-orang miskin. Islam datang memerangi perhambaan. Islam datang untuk memberikan perkara yang manusia secara fitrahnya sangat perlukan. Yang ketiga, huruf A, ambil berat niat kita berdakwah. Sebab apa? Orang yang baca surah Asy-Syarah daripada awal hingga ke akhir akan mendapati surah ini sangat menekankan kepada berdakwah, buka mulut menyampaikan dakwah, mesti berkesudahan dengan doa agar Allah terima dakwah yang telah dilakukan. Dan agar Allah membuka pintu hati mad'u. Surah ni berakhir dengan didikan pada Nabi agar berdoa. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanmu yang menjaga kamu, yang memelihara kamu, yang memelihara batang tubuh kamu, yang memelihara mesej yang kamu sampaikan, maka terima kasih pada pemelihara kamu. Terima kasih itu boleh berlaku dengan puji-pujian dalam doa. So, doa ini ada banyak bentuk. Ya, antara bentuknya adalah berterima kasih pada Allah kerana memberikan kepada saya kesempatan, kesihatan untuk berdakwah. Ia adalah tugas yang sangat mulia. Kemudian kita berdoa juga agar Allah terima dakwah yang saya lakukan. Kerana Allah tidak mengambil kira orang tu terkesan ataupun tidak. Yang Allah Ta'ala ambil berat adalah kamu buka mulut ke tidak. Kamu sedaya upaya berhikmah ke tidak. Maka Allah terimalah doa saya. Maaf, Allah terimalah dakwah saya. Orang yang gairah berdakwah tetapi jarang berdoa, ada benda tak kena. Barangkali dia terlalu yakin dengan kreativitinya. Barangkali dia terlalu yakin dengan ilmunya. Innama utituhu ala ilmin indi ma'adallah. Menimpa para pendakwah. Barangkali dia terlalu yakin dengan dia punya kaedah dan pendekatan. Sedangkan surah Asy-Syarah mendidik Nabi, agar kemenangan itu terjadi di masa mendatang, yang menyebabkan kau jangan terlalu sedih dan sempit jiwa. Maka ayat kedua terakhir kata, sibukkan diri kamu dengan terus berdakwah, move on. Jangan biarkan perkataan-perkataan musuh menyebabkan jiwa kamu kerdil dan berhenti melakukan tugas ini. Sejak bila dakwah mengambil kira ucapan-ucapan manusia? Sejak bila kayuko dakwah adalah orang mengangguk-ngangguk dan menangis dengan dakwah yang disampaikan? Sejak bila kayuko dakwah begitu? Kayuko dakwah bukan itu. Kayuko dakwah adalah فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Bila selesai satu urusan dakwah, sibukkan dengan urusan dakwah seterusnya. Seperti waktu duha. Waktu duha, anda gagal mendapat customer seorang, anda tak putus asa sebab tenaga waktu duha adalah tenaga untuk cari customer lain. Jangan putus asa. Seorang tak terima, ada seorang lagi. Dalam dakwah pun begitu. Kabilah A tolak dakwah saya. Tak ada masa bersedih, wahai Rasulullah. Fa'idha faragata, selesai satu urusan dengan satu kabilah, fansab. Pergi pada kaum yang kedua, mungkin barangkali kaum kedua akan mendengar. Manusia mungkin menolak, jin barangkali mendengar. Sebab tu ada surah yang merakamkan jin masuk Islam apabila penduduk Makkah menolak Islam. Jadi jangan gundah gulana dan jangan buang masa yang sangat berharga
dengan khauf dan hazan. Yang disebut oleh Haban Nakah tadi. Jangan buang masa dengan meratapi apa yang menyebabkan kaum saya susah nak terima saya. Sedangkan mereka kenal saya 40 tahun. Dan mereka kenal Quran ini bukan ucapan syair. Apa yang menyebabkan mereka tolak? Ya Rasulullah, kamu boleh memikirkan begitu. Tetapi di akhirnya mesti berakhir dengan salurkan dalam bentuk doa. Sebab tu menarik sangat. Surah Nuh merakamkan dakwah dan doa. Merakamkan dakwah dan doa kerana ia adalah dua perkara yang tidak boleh dipisahkan, sebagaimana kata akar dakwah itu sendiri adalah doa. Menyeru, memanggil. Lalu untuk panggil manusia kepada Islam, panggil Allah Ta'ala dahulu agar membantu kita. Kita tak ada apa-apa, melainkan kekuatan yang Tuhan beri pada kita. Jadi sangat seimbang surah ini. Ayat kedua terakhir, menggesa Nabi, teruskan berdakwah dengan cara yang seterusnya, dengan strategi yang seterusnya. Tetapi untuk dapat strategi baru, untuk dapat ilham baru, kau memerlukan kepada wa ila rabbika farghab. Kau perlu kepada memohon pada Allah agar membantu perjuangan. Membantu perjuangan. Jadi saya nak tegaskan, dalam dakwah, kita kena kreatif. Dalam dakwah, kita kena menggunakan pelbagai kekuatan. Tetapi betulkan niat kita, ambil berat niat kita berdakwah. Di mana tujuan sebenar kita berdakwah adalah agar, Ya Allah, berikan saya pahala. Berikan saya ganjaran. Sebab kekadang kita boleh gurur dan terpedaya dengan kelebihan-kelebihan yang menyebabkan ramai orang mengikuti dakwah yang kita sampaikan. Ada ramai orang sangat bersetuju dengan dakwah yang kita sampaikan. Lalu kita barangkali gurur, yakni terpedaya. Kita terlupa sebenarnya itu datang daripada Allah yang menyebabkan kita kena berterima kasih pada Allah dan meminta agar Allah meneruskan, maintainkan, teruskan, memberikan kepada kita. Di mana kehambaan kita di sebalik dakwah yang kita lakukan? Adakah kita seperti Nabi yang semakin kuat berdakwah, semakin menjadi hamba Allah di malam hari? Semakin kuat berdakwah di waktu duha, semakin jadi hamba Allah di malam hari? Jadi, Islam ini menggesa kita kedua-duanya sekali. Menjadi orang yang nak selamatkan manusia dengan Al-Quran, pada masa yang sama dia tahu punca manusia jadi begitu kerana keaiban dia, kelemahan dia. Maka Allah bantulah beri kekuatan. Jadi, dalam berdakwah, ya, jangan gurur. Kerana ramai orang follow, lalu kita merasakan kita yang terbaik, kaedah itu, kaedah kita, idea itu, idea kita, tak ada kaitan dengan Tuhan. Dan boleh berlaku satu situasi di mana, ya, kerana gurur dan terpedaya, kerana pengikut-pengikut dakwah kita ramai, ya, kita mula mencemuh orang lain dan merasakan pendekatan orang lain tidak sesuai. Pendekatan kita lah yang terbaik. Ya, na'udzubillah daripada gurur. Ya, dan hendaklah kita sedaya upaya mengingati sungguh-sungguh ramainya pengikut dakwah kita, ya, bukan menunjukkan kita membawa kebenaran. Belum tentu. Kerana betapa banyak majoriti manusia berhimpun dalam kesesatan. Ya, maka betulkan niat kita berdakwah bukan untuk meramaikan pengikut kita, bukan untuk menambah jumlah pemuja-pemuja kita, tetapi adalah untuk wa ila rabbika farghab, untuk berdoa agar Allah berikanlah pahala. Sebab saya buat kerana ikhlas tadi, bukan sebarang kepentingan nak menyuruh orang kepada saya. Saya tidak berdakwah, saya berdakwah ad'u ilallah ala basiratin. Saya menyuruh manusia kepada Allah, bukan kepada saya. Betulkan niat itu. Dan surah Asy-Syarah, subhanallah, ya, Allah Ta'ala sebut kami, Allah Ta'ala sebut kami, Allah Ta'ala sebut kami. Surah Ad-Duha tak ada pun kami itu. Kali ini Allah Ta'ala sebut kami. Sebab apa? Kemampuan kamu, ya, untuk menukar strategi. Kemampuan kamu untuk berfikiran positif, ia datang daripada Allah. Ya, ia datang kekuatan daripada Allah. Yang tu kena benar-benar memahami. Okey, kita pergi kepada huruf yang keempat. Syarah adalah R. Tuan-tuan, R adalah rumusan tujuan kisah-kisah Quran. Mengambil manhaj Abdul Hamid Al-Farahi, hikmah juzuk mufassal, atau surah yang pendek-pendek, maka saya explore surah Asy-Syarah ini, dia ada kaitan tak dengan mana-mana surah yang panjang-panjang yang barangkali kita tak baca.
Rupanya ada. Rupanya ada. Jadi kalau kita tak mampu baca surah yang panjang tu, dan surah yang panjang tu penuh dengan cerita-cerita yang sangat banyak, maka intisari, intipati surah berkenaan ada dalam surah Asy-Syarah. Mesej utama dalam surah Asy-Syarah dengan balaghah yang berbeza. Maksudnya, walaupun kita boleh kata rumusan kepada surah Al-A'raf, dan sebenarnya ada beberapa surah yang banyak cerita di dalamnya, Allah Ta'ala jadikan ada surah panjang, penuh dengan cerita, tetapi konsisten dia punya pattern. Konsisten dia punya tema. Konsisten awal, tengah, akhir. Surah berkenaan. Subhanallah. Sebagai contoh, tuan-tuan, ya, Suratul A'raf, kalau kita boleh belik, ya, kalau kita boleh belik Suratul A'raf, surah yang ke-7, perhatikan, permulaan surah ini adalah Alif Lam Mim Sad, kitabun unzila ilaik, fala yakun fi sadrika haraj minhu. Rasulullah diperingatkan agar jangan engkau kerana dakwah yang dilakukan dan maki hamun orang kepada dakwah yang dilakukan, kau jadi sesak dada. Perkataan manusia mula mempengaruhi fikiran kamu. Jadi kamu seorang yang ragu boleh menang ke tidak perjuangan kalau beginilah sikap mereka. Dan di manakah Tuhan dalam dakwah yang saya lakukan ini? Sebab Nabi pernah merasakan dia ditinggalkan berdasarkan surah Ad-Duha. Sebab pastinya Allah Ta'ala kalau bersama, dia memudahkan perjalanan. Dia memudahkan urusan. Tetapi kenapa jumlah orang beriman kekal kerdil jumlahnya? Mengapa begitu? Di manakah Allah dalam perjuangan saya? Seorang manusia memang boleh terlintas begitu sebab Nabi bukan malaikat. Jadi jangan biarkan perkataan-perkataan manusia menyebabkan kamu rasa susahnya perjuangan ini, boleh menang ke perjuangan ini. Ya, kamu mula ada perasaan-perasaan seperti, ya, aku bukan orang yang terbaik untuk buat kerja ni, barangkali ada orang lain lebih baik. Jadi perkataan sadrika dalam suratul A'raf adalah juga ayat yang pertama dalam surah Asy-Syarah. Alam nasyrah laka sadrak. Dan di tengah-tengah surah ini ditampilkan banyak cerita-cerita yang bertujuan apa? Ada cerita mengenai, kita sedia maklum cerita kemenangan Nabi Nuh, kemenangan Nabi Hud, kemenangan Nabi Saleh, kemenangan Nabi Shu'aib, kemenangan Nabi Lut, kemenangan Nabi Musa alaihi salam. Panjang lebar cerita kemenangan Musa, siri-siri kemenangan Musa dalam suratul A'raf. Jadi apa tujuannya? Tujuannya adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meyakini setiap kesulitan yang menimpa nabi-nabi sebenarnya sedang disusun bersama dengannya kemenangan. Sebab tu Allah Ta'ala memaparkan sulitnya perjuangan para nabi dalam suratul A'raf, tetapi kesudahannya apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kesudahan nabi-nabi adalah kesudahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan kalahkan musuhnya dan Allah akan menangkan dakwahnya. Subhanallah. Dan suratul A'raf kalau kita baca tuan-tuan, berakhir dengan didikan daripada Allah, agar nabi yang memantapkan doa dan pergantungan kepada Allah di sebalik kesulitan-kesulitan yang ada, ia adalah bertujuan untuk menambah kekerapan berdoa agar Allah bantu. Makin kuat tekanan, makin diharapkan kau kuat berdoa. Makin kuat dakwah yang dilakukan bersama dengannya tekanan, kesulitan, fa inna ma'al usri yusra. Antara kebaikan semasa kamu menghadapi kesulitan, semasa tak payah tunggu di hujung. Semasa susah itu menimpa kamu, sebenarnya diatur dengannya kebaikan. Apa kebaikan semasa kesulitan terjadi? Antara kebaikannya adalah menambah manisnya pergantungan pada Allah. Manisnya wa alaihi tawakkalna. Manisnya tawakal pada Allah. Tak payah tunggu manisnya pergantungan doa pada Allah lepas susah ni. Sekarang pun boleh dilakukan. Siangnya berdakwah, malam tu dah boleh merasakan kemanisan. Betapa lemahnya diri ini, betapa perlu ikhlasnya berdakwah, dan betapa hanya kekuatan datang daripada Allah. Jadi, kalau anda perhatikan surah Al-A'raf, ya ada ayat sajadah lagi. Meminta kepada kita agar sujud mengiktiraf kelemahan kita.
Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Jangan jadi orang yang lalai daripada meminta kekuatan daripada Allah. Bukankah ayat-ayat begini mentafsirkan wa ila rabbika farghab? Dan surah Taha pun sama tuan-tuan, dan beberapa surah yang lain yang mempunyai banyak kisah-kisah Quran. Kesimpulannya, apa tujuan kisah-kisah Quran? Apa tujuan cerita-cerita Quran? Ya, cerita nabi-nabi, cerita kaum yang menentang nabi-nabi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Tujuannya adalah untuk kau yakin bahawasanya perjuangan yang kau lalui sekarang bukan kau orang yang pertama. Lalu lapang dada Nabi, ada jiwa besar. Aku baru 10 tahun, orang sebelum aku. Wattin, ni wazaitun, surah selepasnya. Buah tin itu para ulama kaitkan dengan Nabi Nuh. Dia 950 tahun. Aku 10 tahun, dah rasa haraj. Baginda 950 tahun, jadi Nabi ada jiwa besar. Dan setiap kisah-kisah ini, ya, surah-surah yang mengandungi kisah-kisah ini, ya, sebagaimana surah Taha, ya, berakhir dengan wastabir 'alaiha. Ya, wa'mur ahlaka bis-salah. Ada perintah solat dan ada perintah untuk khusyuk dalam solat. Bukankah itu wal ila rabbika farghab? Kepada Tuhanmu sahaja, bukan kepada yang lain kau harus mengharapkan. Mengharapkan apa? Ayat Quran tak sebut. Maftuh, terbuka pada banyak makna. Mengharapkan pahala, boleh masuk dalam ayat terakhir surah Asy-Syarah, yang menyebabkan kita ikhlas berdakwah. Bukan mengharapkan pujian. Mengharapkan apa lagi? Mengharapkan idea-idea baru, ilham daripada Allah. Allah bagi ilham pada Nabi Nuh untuk buat bahtera. Allah yang sama boleh bagi idea kepada kita macam mana dakwah ni nak bagi berkesan, nak menyelamatkan orang daripada tenggelam dengan dunia. Dan kepada Allah juga kita berharap keampunan. Orang yang buat dakwah mengharapkan keampunan, dia tak akan cepat emosional. Dia akan kekal lapang dada. Saya buat ni sebab saya nak dapat pengampunan daripada Allah. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan dakwah yang kita lakukan menyebabkan Allah berikan, ya, penghapusan dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Mindset ini bukan mindset bisnes. Sebab tu mindset seorang Rasul tidak sama dengan mindset bisnes. Ada benda sama, ada benda berbeza. Yang sama barangkali taktikal, strategi, marketing plan. Sebab itu 28 tahun Nabi duduk dalam dunia bisnes, sangat membantu Nabi untuk menyampaikan dari pintu ke pintu orang-orang Makkah. Tetapi ada beza antara dunia bisnes dengan dunia kerasulan. Dunia menyebarkan Quran. Antara bezanya adalah mindset. Ya, mindset. Kalau dalam dunia bisnes, orang tolak kita punya barang, kita sanggup bagi diskaun. Tetapi tidak boleh kau beri diskaun kepada Quran. Ayat Quran semua yang diturunkan, kamu tidak boleh menyimpan. Hanya nak sampaikan ayat-ayat yang menyenangkan hati pemimpin-pemimpin Quraisy. No, semua ayat Allah mesti dibacakan walaupun bakal mengundang tindak balas yang tidak disangka-sangka. Sakit hati orang-orang Quraisy bila mendengar ayat-ayat seperti wailul lil mutaffifin, ayat-ayat seperti wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tetapi Nabi konsisten menyampaikan sebab apa? Tujuan berdakwah adalah untuk mendapat pengampunan. Tujuan berdakwah adalah untuk mendapat pahala. Tujuan berdakwah untuk menambah kreativiti. Kalau tak ada kesulitan, macam mana orang nak kreatif? Kerana ada PKP lah orang mula kreatif berdakwah kan? Siapa yang bagi idea untuk berdakwah dengan online macam ni? Siapa yang bagi idea untuk kita memikirkan strategi baru berdakwah? Allah juga kot mana pun. Allahu Akbar. Jadi itu yang keempat. Okey, R. Yang kelima, sangat menarik juga adalah ambil berat aspek motivasi pendakwah. Okey, kita hantar anak ke tahfiz. Untuk apa? Okey, barangkali di tahfiz berkenaan, alhamdulillah, ada yang jaga. So, mak ayah dah boleh buat kerja masing-masing kat rumah. Dan yang kedua, adanya guru-guru dan mentor-mentor yang hebat. Bukan setakat mengajar tahfiz, tetapi mengajar akademik. So, mak ayah dah boleh serahkan kerja tu kepada guru-guru. 2. Yang ketiga, alhamdulillah makan minum disediakan. Bahkan ada allowance pun disediakan. Biasiswa disediakan. Ditaja pula tu anak-anaknya, alhamdulillah. Tetapi anak-anak tu tak ke mana kalau tak ada motivasi dan tak ada wawasan. Yang ni yang menarik bila dibandingkan dengan surah sebelum. Dalam surah sebelum Allah Ta'ala sebut Nabi diberikan 3 perkara. Berdasarkan masa lampaunya,
Nabi diberikan jagaan. Yang kedua, guru dan prasarana. Okey, prasarana yang menyebabkan Nabi kena berdakwah kerana Allah beri jaminan 3 perkara. Alam yajid kayatiman fa'awa. Berapa ramai anak-anak yatim yang dieksploitasi, tetapi Nabi terpelihara. Daripada batang tubuh, keringat, tenaga, staminanya dieksploitasi ya oleh bos-bos yang ada pada waktu itu. Betapa banyak anak-anak yatim yang dizalimi, yang disekeh kepala, yang dipergunakan kerana pandangan orang-orang Arab jahiliah kepada anak yatim adalah pandangan sebelah mata. Ya. Tetapi alam yajid kayatiman fa'awa. Allah berikan jaminan pemeliharaan batang tubuh Nabi, insya-Allah akan dipelihara daripada tindak tanduk yang bukan-bukan. Yang kedua, wa wajadaka dhalan fahada. Nabi pernah mengalami kekeliruan. Ya, sebab Nabi dikepung oleh jahiliah. Allah bimbing satu persatu Nabi. Ya, Allah Taala bimbing kepada akhirnya Quran memberikan kepada Nabi keyakinan Islam. Ya, Islam itulah ya yang boleh menyelamatkan kaumnya. Nabi tidak perlu lagi terkeliru. So Jibril menjadi guru kepada Nabi SAW. Bukan sekali dua, 23 tahun. Jibril turun berkali-kali membawa turun Quran. Allamal Quran. Allah turunkan Quran untuk didik Nabi secara beransur-ansur menerusi Jibril. Maka Nabi tidak lagi berada dalam kekeliruan. Nabi diberikan hidayah Al-Quran untuk disampaikan hidayah itu kepada penduduk Makkah. Wa wajadaka dhalan fahada. Nabi tidak pernah ditinggalkan tanpa petunjuk. Fahada. Suadanya guru-guru yang hebat, bukan sekadar Jibril, bahkan para sahabat. Ya, dalam hal-hal tertentu yang Nabi barangkali keliru ataupun ijtihad Nabi tidak kuat, maka Allah mendatangkan insan seperti Umar Al-Khattab yang tidak sedikit ayat-ayat Quran turun menyokong pendapat Umar Al-Khattab. Boleh baca boleh bacalah karya-karya tentang hal ini. Ya, seumpama Umar ini adalah Harun kepada Nabi Musa alaihi salam. Backup. Apa pendapat terbaik yang lebih futuristik dalam hal ni? Apa pendapat yang terbaik dalam hal kemaslahatan? Ya, Bani Israel sembah berhala. Apa yang terbaik sebenarnya? Kan terus marah ya dan memerangi mereka atau tunggu Musa balik? So long term vision ini subhanallah menyebabkan Nabi ada para sahabat seperti Umar Al-Khattab. Ini juga adalah guru-guru walaupun mereka pada pandangan kita adalah para sahabat Nabi. Yang ketiga adalah wawajadaka ailan fa'aghna. Nabi pernah berada di dalam keadaan miskin, tetapi Allah menikahkan. Allah menjadikan datangnya insan seperti Khadijah ya menjadi teman hidup perjuangan Nabi. Seluruh harta diwakafkan demi perjuangan. Jadi Nabi tidak ada masalah. Tak cukup fasiliti, tak cukup machinery, tak cukup kewangan, tak cukup prasarana. Tetapi kenapa datang surah Asy-Syarah lepas tu? Kenapa datang surah Asy-Syarah yang sangat melengkapkan? Kerana surah Asy-Syarah itu, ia menghuraikan ayat terakhir surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha kata dengan 3 jaminan ini, so move on. Teruskan sebarkan Quran. Dan untuk sebarkan Quran, dia tak boleh dengan pusat jagaan yang dibaik. Dia tak boleh sekadar guru-guru hebat. Dia tak boleh sekadar prasarana. Dia memerlukan motivasi, wawasan dan keyakinan cita-cita akan menjadi kenyataan. Ini cantiknya datang surah selepas tu memberikan wawasan. Memberikan mimpi 11 bintang sujud. Apa dia? Iaitulah wa rafa'na laka dzikrak. Allahu Akbar. Inilah satu ayat yang membina wawasan kepada Nabi. Satu hari nanti, nama aku sekarang dimaki, nama aku sekarang dibenci, tetapi Allah beri satu janji yang tidak akan dimungkiri, di mana nama Nabi akan disebut selepas nama Allahu Azza wa Jalla. 24 jam sehari, ya, dan 365 hari setahun. Manusia tak akan putus mengazankan Muhammad Rasulullah. Walaupun PKP, walaupun COVID-19. Kita tak boleh nak sembahyang di surau masjid. Tetapi azan tetap dilaungkan. Dan mana boleh azan tidak ada Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah selepas Asyhadu an la ilaha illallah. Dan bukankah azan ini
berlangsung secara terus-menerus, tidak berhenti sejak dari Masjid Nabawi diazankan oleh Bilal bin Rabah. Sebab apa? Azan mengambil kira waktu solat, pergerakan matahari, fajar, semayang subuh, azan subuh, fajar selalu datang. Dunia sentiasa melalui waktu fajar. Ya, Malaysia barangkali dah lepas waktu fajar, tapi sekarang ya, barangkali di Eropah sedang fajar. Jadi nak katanya nama Rasulullah ditinggikan Allah. Ya, dan hari Jumaat seperti ini ditinggikan lagi dengan perintah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ni motivasi pada Nabi. Nabi, tuan-tuan, kita kena ingat. Nah, ini membawa kita kepada yang terakhirlah. H. Nabi ni manusia. H ni maksudnya hikmah seorang Nabi dari manusia. Hikmah manusia dipilih menjadi Nabi. Sebab apa? Kalau malaikat, tak payah turun surah Ad-Duha, surah Asy-Syarah. Sebab malaikat tak perlu motivasi. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Satu benda kita kena ingat, malaikat ni dia tak pernah penat dengan kerja yang dia buat. Malaikat diberikan stamina untuk sentiasa bertenaga. As-Saffat. Sentiasa kekal bertenaga untuk mengabdikan diri atau menjalankan tugas yang Allah Ta'ala perintahkan. Malaikat bukan makhluk yang memerlukan tenaga, sebagaimana malaikat bukan makhluk yang memerlukan emosi, motivasi, kursus motivasi. Yang perlukan motivasi manusia. Jadi cantik Allah Ta'ala menjadikan hikmah, syarah, seorang Rasul adalah manusia supaya kita boleh ambil teladan daripada Nabi. Sebab apa? Pendakwah pun ada naik turun semangat. Ya, sebelum PKP kita semangat berdakwah. Masa PKP, masa inilah kita barangkali motivasi dakwah tu turun. Sebab apa? Mula memikirkan macam mana nak survive. Macam mana nak cari pendapatan tambahan. Ceramah-ceramah dah tak ada ni, macam mana ni. Jadi kita mengalami situasi yang pernah Nabi alami. Apa yang pernah Nabi alami? Perhatikan. Seorang manusia, dia ada psikologi, dia ada hati. Yang pertama sekali, surah Ad-Duha bagi tahu Nabi pernah rasa dia ditinggalkan. Sebab macam mana Allah Ta'ala ada kalau dibiarkan aku dimaki, dihina, dan Quran pula tak turun. Surah Ad-Duha, kita sedia maklum apa asbabun nuzulnya. Biasanya bila aku ada masalah tekanan, stres, depres, Quran akan berikan kekuatan. Quran akan berikan tasliyah. Quran akan berikan motivasi. Tapi Quran tak turun 14 hari. Quran tak turun 2 minggu. Ada sesuatukah kesalahan telah aku lakukan? Menyebabkan Allah murka kepada aku barangkali? Ada tak tragedi-tragedi abasa telah berlaku? Ada tak salah pilih teknik atau salah pasang niat? So Nabi sangat rasa bersalah dengan apa yang terjadi. Jadi surah sebelum menunjukkan Nabi pernah merasakan dia ditinggalkan. Bukankah perasaan itu pernah juga hadir dalam diri kita? Seolah-olah kita merasakan Tuhan tidak bersama dengan kita. Dan perasaan yang kedua adalah perasaan boleh menang ke agama ni. Boleh menang ke agama ni. So, dua perasaan ini boleh menimpa makhluk yang bernama manusia, yang bernama pendakwah. Tipulah kalau tak ada perasaan ni. Yang pertama sekali, adakah Allah bersetuju dengan cara aku? Kalau bersetuju, apa tanda-tandanya? Atau sebenarnya aku dibiarkan Allah lalai? Aku ditinggalkan? Maka turunlah surah Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan yang kedua, perasaan apa? Boleh menang ke agama ni kalau sebab susah nak ubah rejim ni. Rejim Firaun di Mesir ataupun rejim Quraisy di Makkah. Ya, sudah jadi sebati dah darah daging mereka dengan maksiat dan dosa. Mereka membinatangkan kaum wanita. Mereka menjadikan anak-anak perempuan dibunuh. Mereka mengangkat menjulang kasta sosial yang menjadikan asasnya mutafifin. Jadi boleh menang ke perjuangan ni kalau macam ni lah. Ya, sebulan, setahun hanya 2-3 orang saja masuk Islam. Am I the right person to do this job? Atau sebenarnya ia patut diberikan kepada orang lain, nampak gaya aku terlalu lemah dalam hal ini. Itu perasaan-perasaan yang menyebabkan Allah datangkan dua surah ini. Kenapa perasaan itu datang? Itu tanda dia manusia. Itu tanda dia manusia. Supaya jadi contoh kepada para pendakwah yang datang di kemudian.
supaya kalau kamu pernah mengalami gundah gulana, ya, gejolak emosi, ya, yang kekadang naik turun, kau ada contoh pada Nabi SAW. Nabi, tuan-tuan, 40 tahun tak pernah terlintas jadi Nabi. Nabi ni bukan cita-cita yang kita boleh hantar resume. 40 tahun pula, ya, Nabi sudah selesa dengan financial freedom. Barangkali dalam fikiran Nabi SAW adalah karirnya adalah berakhir dengan Muhammad SAW sebagai seorang yang bergelar ahli perniagaan yang berjaya bersama dengan isterinya. Barangkali. Tiba-tiba umur 40 diumumkan untuk tukar karier. Ini bukan benda mudah untuk dilakukan. Saya nak dekat umur 40 ni, tiba-tiba datang satu perintah untuk tinggalkan karier dalam bidang yang saya sengah duk buat sekarang. Latihan, training, mengajar Quran. Buat benda yang kita tak biasa. Diperintahkan untuk buat apa contohnya? Buat grab food ke apa kan? Mesti peringkat mula-mula. Sebab tu surah ni antara yang mula-mula diturunkan di fasa dakwah terus terang. Psikologi kata memang aku tak biasa benda macam ni. Orang mungkin tak selesa dengan cara aku. Sebab aku memang bukan diciptakan untuk dunia ni. Tetapi Allah Ta'ala release. Allah Ta'ala taslihkan Nabi SAW. Ya, Nabi sesuatu yang kau tak pernah cita-citakan. Ya, kenabian adalah makhluk asing dalam pemikiran orang-orang Makkah berbanding orang-orang Yathrib yang pernah dengar idea jadi Nabi ni. Tapi Makkah bumi yang menganggap kenabian adalah satu benda yang tak pernah didengar. Dan tiba-tiba Nabi berkata dia Nabi SAW. So, bukan mudah untuk menghadapi ini semua. Sebab itulah diulang 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ada banyak hikmah dibahaskan. Macam anak kita lah, bila anak kita down sangat, ya, peperiksaan mengalami kegagalan, contohnya Fatihah, it's okay sayang. Ya, Fatihah boleh buat lebih baik akan datang. Ya, anak tu barangkali masih lagi terasa ditinggalkan. Ya, rasa dibenci, rasa ditinggalkan. Kita ulang no Fatihah, you can do it better. Ya, tomorrow, ya, kita tak akan sebut sekali, kita akan sebut 2-3 kali. Ini antara hikmah lah pengulangan berkenaan. Ya, walaupun ada banyak perbahasan lebih baik kepada hikmah pengulangan berkenaan. Saya berhenti setakat itu. Saya ulang balik syarah, ya, susun perkataan dakwah sebaiknya, ya, dan ia sangat bergantung kepada perasaan dalam hati. Hilangkan sebarang sangka buruk yang kononnya orang ni tak boleh berubah. Hilangkan sebarang sangka buruk kepada Allah, di mana kononnya Allah mempertanggungjawabkan dakwah ini berdasarkan orang tu berubah ke tidak. Jangan fikir begitu. Kalau fikir begitu, Musa tak boleh buka mulut di dalam istana Firaun. Dan Rasulullah tak boleh nak buka mulut di hadapan pemimpin Makkah. Sebab diorang tu kaum kerabat sahaja. Orang yang kita rasa sensitif, nak touching benda-benda sensitif. Tetapi Nabi akhirnya menyampaikan kerana 2 pegangan yang saya sebutkan tadi. Why adalah yakin Quran akan tersebar di seluruh dunia kerana ia adalah sesuatu yang sangat diperlukan manusia. Kita yakin Islam akan sampai. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ambil berat motif berdakwah. Ya, jangan berdakwah untuk meramaikan pengikut. Ya, biar ramai itu urusan Allah. Tujuan saya hanyalah menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinallaha yahdi man yasha. Ya, betulkan niat kita sebab surah ini berakhir dengan lepas berdakwah, tolong berdoa supaya Allah terima amalan dakwah. Orang yang berdakwah untuk menyeru pada dirinya, Allah tak terima dakwah riak begitu. Ya, ini peringatan untuk diri saya sebenarnya. Yang keempat, surah Ad-Duha rumuskan. Surah Asy-Syarah merumuskan kisah-kisah Quran sebagai tasliyah. Rumuskan suratul Araf dalam bentuk yang sangat menarik. Ya, suratul Araf starting dengan tenangkan hati kamu. Jangan biarkan perkataan musuh menggugat kamu punya pegangan. Dan kat tengah-tengah tu adalah cerita-cerita kesulitan yang berakhir dengan kesenangan dan berakhir dengan perintah berdoa. So, sangat teli dengan surah Asy-Syarah yang kita boleh sebutkan sebagai lub, ya, intisari utama kisah-kisah Quran dan surah-surah mengenai kisah. Kemudian ambil berat aspek motivasi. Ya, tak ada makna kalau ada jagaan yang baik, ada mentor yang baik, ada prasarana yang baik, tetapi anak-anak ditahfiz, anak-anak di sekolah tak ada motivasi, tak nampak warafa'na laka dzikrak di hadapan itu. Dan akhir sekali, kedua-dua surah Ad-Duha dan Asy-Syarah ini adalah bukti hikmah Allah pilih manusia sebagai rasul supaya kita yang ada naik turun